terkenangmu mengalir air mataku. Allahumma shalli ala sayyidina. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illal muttaqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Para sahabat pada hari itu satu dengan lain bermusuh-musuhan, melainkan orang-orang yang bertakwa, yakni yang memelihara diri dari kejahatan. Surah Az-Zukhruf ayat 67. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nantikan bersama rancangan tajaan Safran Integrated Marketing, pengeluar produk kaedah rawatan pinggan putih jenama Tok Guru, produk berasaskan habatus sauda jenama Tok Guru dan juga jus Tok Guru. Pada setiap hari Khamis jam 11.15 pagi, hanya di IKIM FM, pilihan utama anda.
Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, pilihan utama anda. Alhamdulillah muslimin muslimat para pendengar IKIM FM, memasuki jam yang kedua untuk waktu ini dini hari, dan anda masih lagi bertemankan saya Farouk Zauji sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda rakan-rakan pendengar yang sedang memandu kenderaan ketika ini, diharapkan anda dapat memandu dengan penuh hati-hati, fokus kepada pemanduan anda, dan didoakan juga semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, insya-Allah. Dan waktu ini juga ingin diraikan perkongsian di oleh pendengar melalui Facebook IKIM FM, iaitu daripada Ain Teddy Bear. Katanya, mohon putarkan lagu nasyid Menanti di Alam Barzah. Mati itu dekat, tetapi amal belum lagi banyak. Masihkah sempat untuk kita beramal sedangkan hati kita lalai dalam dunia ini? Ya Ain, terima kasih diucapkan. Sama-sama kita renung-renungkan kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara, hayat jualah kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu sementara kita ada masa lagi, kita ada hayat dikandung, di kali ini hendaklah kita terus menambahkan lagi bekalan kita untuk akhirat. Daripada Azizul Hakim katanya, lahirnya insan dimulai dengan azan, matinya insan diakhiri dengan solat. Alangkah singkatnya hidup ini jika jarak cuma di antara azan dan solat. Renung-renungkanlah kita bersama. Terima kasih Azizul. Hakikat kehidupan, kehidupan ini sementara, hakikat juga yang kekal untuk selama-lamanya. Dan untuk anda rakan-rakan pendengar sana yang mungkin di kala ini ada di antara anda yang diuji dengan pelbagai ujian dan juga dugaan dalam kehidupan, apapun hendaklah sentiasa bersabar dengan dugaan hidup ini. Hendaklah kita sentiasa kembali kepada petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memohon dan berdoa kepadanya. Dan untuk waktu ini kita dengarkan dua buah lagu daripada Kunan Faiz, Menanti di Barzah. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu lagu daripada NIC featuring Hazami, Istimewa Tiada Dua. Di mana letaknya sebuah cinta yang sejati? Cuma sementara, tiada yang abadi. Diriku tersisi menagih sebutir harapan, selalu merintih, namun tiada jawaban. Lalu ku beralih arah, temui kasih, tiada bandingan yang satu selamanya. Ya Allah, di mana hilang sebuah cinta sejati? Ku cari kasih tulus suci, ku bahagia kau selalu menemani kala hatiku sebuah cinta yang sejati. Cuma sementara, tiada yang abadi. Diriku tersisih menagih sebutir harapan, selalu merintih, namun tiada jawaban. Lalu ku beralih arah, temui kasih, tiada bandingan yang satu selamanya. Ya Allah,
mana hilang sebuah cinta sejati. Ku mencari kasih tulus suci, bahagia kau selalu menemani kala hatiku sebuah kembara singgah di rahim bunda sebelum menjejak ke dunia, menanti di barzah sebelum berangkat ke mahsyar. Di perhitung amalan penentu syurga atau sebaliknya. Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. 7 langkah pun baru berlalu, seusai talqin bernada syahdu. Tenang dan damai di pusaraku, nisan batu menjadi tubuh. Namun tak siapa pun tahu resah penantianku. Kembalilah ke dalam diri, sendirian sendiri, sendiri bertemankan sepi. Hanya kain putih yang membaluti tubuhku, terbujur dan kaku jasad di dalam keranda kayu. Ajal yang datang di muka pintu, tiada siapa yang memberitahu, tiada siapa pun dapat hindari, tiada siapa yang terkecuali. Lemah jemari
nafas terhenti, tidak tergambar sakitnya mati. Cukup sekali, tak sanggup untuk ku mengulangi. Jantung berdegup kencang, menantikan malaikat datang, menggigil ketakutan, gelap pekat di pandangan. Selama ini diceritakan, kini aku merasakan di alam barzah jasad dikebumikan. Aku merasakan di alam barzah jasad dikebumikan. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Kami membela Al-Quds dan memanggil anda semua. Dan kami ingin bertanya, apakah Al-Quds hanya milik rakyat Palestin sahaja? Atau Al-Quds adalah milik umat Islam seluruhnya? Mengapa kamu diam sahaja, sedang anak-anak kami pergi meninggalkan kami di pagi hari dan kembali di petang hari sebagai syahid? Kamu pula hanya menonton di kaca TV. Apa yang kamu tonton? Mengapa kamu hanya menonton? Al-Quds dan Al-Aqsa memanggil dan berkata, wahai anak-anak pelempar batu, bebaskanlah aku dari cengkaman Zionis dan Yahudi. Tetapi apa jawapan kamu? Apa jawapan kita? Apa jawapan kita kepada Al-Aqsa ketika dia memanggil kita? Labbaika ya Aqsa, labbaika ya Aqsa, labbaika ya Aqsa, dengan darah-darah kami. Labbaika ya Aqsa, dengan ruh-ruh kami. Al-Quds lebih mahal dari ruh-ruh kami. Walaupun ruh-ruh kami adalah paling mahal bagi kami, tetapi untuk kami di bumi Palestin ini, Al-Aqsa lebih mahal dari nyawa kami dan seluruhnya. Nukilan daripada Ummu Syahid Palestin. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebatang dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Anda sedang mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Ya, para pendengar IKIM FM, bagi anda yang berada di sekitar Kuala Terengganu, anda boleh dengari kami melalui frekuensi 100.2. Apapun terima kasih kepada anda, tidak kira sama ada di Malaysia maupun di luar negara, kerana masih lagi setia untuk
waktu ini. Dan untuk waktu ini juga ingin dialu-alukan ucapan dan juga perkongsian daripada anda rakan pendengar, walau di mana juga anda berada, dengan hantarkan melalui Facebook IKIM FM ataupun melalui SMS dengan tagkan IKIM jarak, tagkan mesej anda dan hantarkan ke 39111. Untuk waktu ini perkongsian kita diteruskan lagi dengan segmen ulangan guru dan pendidikan bersama dengan rakan setugas iaitu DJ Siti Rohani, DJ Nurhayati Paradi dan tetamunya yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaran. IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi untuk semua bersiaran menerusi destinasi. Dan kali ini kita diberi laluan untuk guru dan pendidikan bersiaran, sama-sama berkongsi ilmu insya-Allah. Dan untuk minggu ini, minggu kelima untuk bulan Mac, dan kita akan berkongsi berkenaan tajuk saya dah wawarkan juga tadi doktor, berkenaan dengan ciri-ciri pendidikan cemerlang bahagian pertama, insya-Allah bersama dengan tak lain dan tak bukan dah pun berada di konti dialurkan kehadiran yang bahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaran, merupakan pengarah ataupun Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat doktor ya? Alhamdulillah sihat. Nampak masuk tu pun nampak sihat. Masya-Allah. Tapi apapun batuk tak batuk, doktor akan juga teruskan mujahadah tu doktor ya, untuk berkongsi dengan rakan pendengar berkenaan dengan ciri-ciri pendidikan cemerlang. Bukan sekadar pendidik, tapi pendidikan cemerlang doktor ya. Bahagian satu yang mana menjurus tentang pembentukan jiwa yang kuat. Mungkin sebagai permulaan ni kita nak tahu juga doktor, kenapa doktor memilih aspek ini untuk kita bincangkan pada petang ini doktor. Terima kasih Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita bersama Yati ya. Saya. Selalunya dengan Siti. So biasalah radio ni kita kena sentiasa ada perubahan kan, supaya dia nampak sentiasa segar. InsyaAllah. Dan tetapi tajuk pendidikan ni dia tajuk yang evergreen, dia kena sentiasa harus dibahaskan Yati. Kerana ia merupakan satu aspek yang begitu penting dalam konteks kita membina sebuah masyarakat. Betul. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun ramai orang yang concern tentang pendidikan ni, ibu bapa, masyarakat di luar, para pemimpin, semuanya berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan, dan masing-masing meletakkan harapan yang tinggi sebenarnya kepada pendidikan ini supaya ia dapat melahirkan anak-anak ataupun individu-individu yang baik pada masa yang akan datang. Dan tidak heran kalau kita tengok ada orang yang cukup kritikal dengan hal-hal pendidikan ni ya. Dan malah kalau kita lihat sekarang ni dah ada kecenderungan sebahagian ibu bapa ni dia nak hantar anak dia di sekolah-sekolah yang tertentu yang mungkin di luar daripada sistem pendidikan yang formal. Mungkin dia ada duit yang ada lebih sikit, dia akan hantar ke sekolah-sekolah yang jenis tertentu yang dia rasakan boleh mengisi harapan dia untuk melihat anaknya menjadi orang-orang yang tertentu. Malah ada yang lebih radikal lagi Yati, sampai ke tahap ada yang buat homeschooling. Homeschooling ni maknanya dia ajar sendiri kat rumah. Di rumah saja. Sebab mungkin dia merasakan dia lebih mampu untuk mengajar anaknya tentang perkara-perkara yang dia inginkan sendiri. Anaknya itu dapat. Walaupun di negara kita sebenarnya dia kena ada compulsory education itu khususnya sekolah rendah lah. Jadi kita tak boleh buat homeschooling untuk sekolah rendah. Anak kita yang dah berumur katakan 7 tahun tu kita mesti hantar ke sistem sekolah. Betul. Yang ada. Sekolah menengah mungkin lebih fleksibel yang kita boleh hantar. Tetapi itu bermaksud ada orang yang dia agak sensitif terhadap pendidikan ni ya. Dia nak sesuatu yang mungkin ideal, terbaik pendidikan.
Malah ada yang mengatakan bahawa pendidikan formal ni mungkin akan membuat anak-anaknya itu jauh daripada apa yang dia nak. Sebab itu saya ada berjumpa beberapa karya, beberapa buku yang tajuknya pun agak radikal lah berkaitan tentang sekolah ni. Misalnya saya pernah sebut hari itu ada satu buku yang bertajuk De-Schooling Society oleh Ivan Illich, yang bermaksud masyarakat kita ni harus dikeluarkan dari sistem sekolah. Mana dia kena diajar di luar daripada sistem sekolah yang ada. Kenapa sekolah ini dia merasakan seperti kilang yang akan menetapkan satu bentuk sahaja cara pengajaran yang hingga menyebabkan anak-anak itu tidak boleh berkembang out of the box kan, tak boleh keluar daripada kotak pemikiran yang sama itu. Ada satu lagi buku yang lebih dahsyat lagi, tajuk dia School is Dead, Sekolah telah mati, oleh Everett Reimer. Ni semua orang barat lah yang menulis tentang tajuk-tajuk sebegini. Ataupun satu lagi buku tajuk dia Compulsory Miseducation. Tadi kita cakap tentang compulsory education, tapi dia mengatakan compulsory miseducation. Mungkin dia mengkritik sistem pendidikan yang rasmi ataupun yang formal ni sebagai miseducation, bukannya education, oleh Paul Goodman. Tapi kita ni bukanlah terlalu kritikal sampai ke tahap itu, Yati. Kita tidaklah sampai ke tahap kita rasa sekolah yang formal ini sampai langsung tidak memberikan manfaat ataupun memberikan kesan yang sebaliknya kepada pelajar-pelajar kita. Banyak perkara yang baik sebenarnya yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak kita, oleh pelajar-pelajar kita di sekolah. Tetapi yang mungkin kita boleh tekankan dalam konteks kita cakap tentang kecemerlangan pendidikan cemerlang ni ialah kita sebagai masyarakat Islam, kita harus tahu matlamat pendidikan. Betul. Dari sudut perspektif Islam. Kerana apa? Kerana pendidikan ini dia macam satu wadah, satu jalan, satu alat untuk membentuk manusia. Tetapi cara membentuk manusia ni, Yati, boleh berbeza-beza mengikut matlamat dan tujuan masing-masing. Orang boleh je buat sekolah supaya dapat melahirkan orang yang fizikalnya hebat, orang sihat badan kan. Senang je, Yati, dia akan buatlah setiap hari kelasnya. Kelas yang pertama berlari, kelas yang kedua main bola, kelas yang ketiga main tenis, kelas yang keempat main itu, dan akhirnya sihatlah badan. Kelas yang kelima angkat berat ke kan. Kemudian masa makan semua makanan yang protein dalam tin, dalam botol apa semua disediakan. Jadi akhirnya pendidikan itu dapat melahirkan orang yang berjiwa ataupun yang berjasmani hebat. Pendidikan juga boleh, kalau kita nak lorongkan dia ataupun nak bawa dia ke arah seseorang yang berjiwa peniaga, perniagaan misalnya. Jadi penuhkanlah kurikulum ataupun pengajaran-pengajaran itu dengan intipati-intipati yang berkaitan dengan perniagaan. Jadi kita orang Islam ni, Yati, kita kena tanya, bagi kita pendidikan itu untuk apa? Bukan bagi kita saja, apa yang Islam cakap tentang pendidikan. Sebab kita tak nak nanti kita pun terbawa-bawa, Yati. Betul. Kita punya sistem pendidikan pun kerana nak mencapai matlamat-matlamat tertentu, khususnya yang hanya berkait dengan keduniaan misalnya, kita pun susunlah kita punya sistem pendidikan itu semua ke arah itu. Sampai kita lupa rupanya bukan itu yang dikehendaki oleh Islam dalam konteks pendidikan. Jadi sebab itu kita tak boleh cakap secara umum saja, pendidikan penting kan, tetapi penting untuk apa? Ke mana yang kita nak bawa dalam konteks anak-anak sekolah kita ni, kita nak bawa untuk apa? Kemudian kita juga harus menjawab persoalan-persoalan yang paling mendasar tentang pendidikan. Misalnya yang kita nak didik ni siapa? Betul. Atau yang kita nak didik ni apa? Kan? Sebab kadang-kadang orang lihat objek pendidikan ni macam benda je, Yati. Masuk dia punya hardware ataupun masuk dia punya raw material dia ke belah hujung ni, dia sistem proses lalu keluar empat segi, keluar output yang macam ni. Kalau macam tu, samalah kita menyamakan
manusia yang merupakan objek pendidikan itu seperti bahan-bahan saja. Memang bila kita bercakap tentang pendidikan macam yang kita nak sebut hari ni, yang Yati sebut tadi, ciri pendidikan cemerlang yang kita nak tekankan ialah pembentukan jiwa yang kuat ataupun jiwa yang mantap. Di situ ada istilah pembentukan. Dalam pendidikan ni dia sebenarnya usaha untuk membentuk, Yati. Tapi sekali lagi kita nak ingatkan bahawa yang kita nak bentuk ini apa. Mudah sebenarnya kalau yang kita nak bentuk ini ialah kek misalnya kan. Katalah kita nak buat pemisalan kan. Kalau kita, dalam pendidikan ni macam orang buat kek kan senang. Maknanya dah ada dia punya krim tu. Acuannya. Kita tinggal nak susun, kita nak bentuk dia saja. Kalau 4 segi, letak je dalam acuan yang 4 segi. Hari tu saya tengok dalam YouTube tu mudah sangat orang buat kek tembikai. Masukkan tembikai, dia buat bentuk 4 segi, dia taruh krim-krim kat tepinya. Dia dah jadi cantik. Saya kan doktor yang buat eksperimen. Bukan, saya tak erti lah. Saya tengok orang aja kan. Tapi begitu mudah sekali kalau ia berkaitan dengan fizikal, benda-benda fizikal. Itu poin kita. Sama juga dengan orang buat rumah kan. Kalau buat rumah, kita tengok cantik sekali rumah-rumah yang lurus saja bentuknya. Tapi itu semua dah ada dia punya acuannya, Yati. Ada dia punya alat-alatnya yang kalau kita ikut sahaja, insya-Allah dia akan timbul lah, dia akan terbentuk lah dengan bentuk-bentuk yang cantik. Tetapi sekarang ni dalam konteks pendidikan yang kita bercakap ni, Yati, kita bukan bercakap tentang pembentukan fizikal semata-mata dalam konteks pelajar. Betul ada aspek fizikalnya. Dan kita dah sebut tadi contoh, kalau kita nak bentuk pelajar-pelajar ni dalam bentuk fizikal yang hebat, yang kuat, kita susunlah berdasarkan kepada apakah dia acuan-acuan yang boleh membawa pelajar-pelajar ini kepada bentuk fizikal yang hebat. Itu pun kalau kita tengok, Yati, nak bentuk fizikal manusia berbanding dengan fizikal kek tadi dan fizikal rumah tadi pun dah lebih susah. Betul. Ada beza-beza. Beza-beza. Manusia ni pun ada yang besar sikit badan dia, ada yang jenis tulangnya besar tapi badannya mungkin kurus saja. Bagi makan banyak-banyak pun bersatu juga. Saya ada kawan-kawan ni yang saya tengok dia makan boleh tahan banyak tapi badan dia tak naik. Ya kan, boleh apa-apa kan ya. Saya ni makan tak banyak dia badan naik kan. Itu alasan lah tu kan. Tapi kadang-kadang ada jenis orang macam tu. Jadi tidak juga standard. Dia bukan juga satu benda yang unified. Maknanya kita letak saja makan sekian, orang ni boleh naik badan sekian-sekian ni. Kadang-kadang ada juga yang gagal. Kadang-kadang ada yang membawa pula kesan-kesan sampingan yang sebaliknya. Itu tak berlaku dengan kek dan juga rumah tadi. Kalau betul tu, Yati, akan terhasil lah bentuk yang cantik. Kalau betul adunannya adunannya tepat kan. Sebab tu chef-chef yang hebat tu dia dah mudah, sebab dia dah tahu dah adunan mana yang cukup untuk menghasilkan masakan itu, masakan ini. Tapi manusia, hatta hal-hal yang bentuk fizikal pun masih ada lagi silap itu, silap ini. Masih lagi subjektif. Kadang-kadang diet begitu hebat sekali pun jadi tulang pula, jadi kuruh kering pula kan. Jadi kurang sangat lah pula. Jadi dia ekstrim, dia akan mengalami suasana-suasana yang kadang-kadang ekstrim. Itu kita bercakap tentang jasmaninya, Yati. Now kita bercakap tentang pendidikan dalam Islam yang bukan sekadar melibatkan hal-hal jasmaniah. Yang ini poin utama kita. Bila kita nak bercakap tentang pendidikan cemerlang dalam konteks manusia, yang kita nak bentuk ini yang utama ialah manusia yang punya komposisi bukan sekadar benda-benda jasmaniah. Jadi ada lagi pertambahan kerumitan dalam pendidikan manusia ni kan. Dahlah jasmani tadi kita rasa susah juga kan, rumit dah tu. Rumit. Ini pula kita bercakap tentang satu lagi aspek atau dimensi dalam diri manusia ini yang bukan bersifat jasmani atau yang kita biasa sebut rohani, rohnya. Sebab itulah, kalau kita tengok tentang pendidikan ni, dia mesti bermula dengan perbahasan-perbahasan psikologi. Sebelum kita bercakap tentang pendidikan yang baik, kita kena bercakap dulu tentang siapa dia. Tadi yang saya kata, apa dia, siapa dia yang kita nak didik itu. Bila kita tanya soalan itu, timbullah persoalan lain.
siapakah dia manusia kan? Siapakah dia manusia? Yang kita nak didik ni manusia. Memang semua setuju. Orang barat, orang timur, orang Islam, orang bukan Islam semua bersetuju bahawa yang kita nak didik itu adalah manusia. Tapi kalau kita tanya soalan satu lagi, Yati, soalan tambahan, siapa dia manusia? Itu pun sebenarnya kita akan dapati jawapan-jawapan berbeza-beza juga. Bergantung kepada pandangan alam masing-masing, worldview masing-masing, agama masing-masing. Kalau orang yang sekular, misalnya orang yang tak percaya pada Tuhan, cara dia melihat manusia itu berbeza, Yati, dengan kita. Malah kalau kita tengok persoalan tentang siapa manusia ni pun sudah melahirkan pelbagai jenis ilmu dan disiplin dalam pendidikan dan juga dalam pendidikan tinggi. Misalnya kalau kita tengok kajian tentang manusia ni, Yati, kalau kita pernah dengar psikologi. Psikologi itu basically adalah kajian tentang diri manusia. The psyche, the logos of psyche. Psikologi maknanya bagaimana kita memahami psyche manusia. Psychic selalu dengan psychic. Tu psychic ni. Psyche ni macam dalam Islam sebenarnya roh lah. Roh manusia itu apa? Diri manusia itu apa? Itu psikologi. Kemudian kita pernah dengar juga sosiologi. Sosiologi ni apa? Manusia dalam hubungannya dengan orang lain, sosial, dalam hubungan masyarakat. Bila manusia itu dah ramai, maka dia jadilah pula kumpulan, dan kumpulan itu dia panggil society, dan society juga kena di analisa juga. Kalau dia ni dengan orang ni hubungan dia macam mana dia berkumpul, macam mana dia berhubung. Akhirnya ada satu lagi ilmu yang dipanggil sosiologi. Kalau Yati pernah dengar lagi nama ilmu antropologi. Antropologi itu pun sebenarnya kajian tentang manusia juga. Anthropos ni ialah manusia, tapi mungkin dia punya fokus tu lebih kepada jasmani manusia itu, tengkoraknya, dia punya tulang-tulangnya kan. Sebab macam anatomi tu. Kadang-kadang dia mengkaji manusia dalam sejarah. Itu semua termasuk anatomi, itu lebih pada biologi, daripada fizikal. Biologi satu lagi. Biologi ni lebih pada jasmani, badannya. Kemudian bila dia orang ni berkumpul menubuhkan persatuan organisasi, ada satu lagi timbul ilmu lain, iaitu politik kan. Politik itu political science pun timbul hasil daripada soalan tadi tu, siapa dia manusia. Kemudian ilmu neurologi sekarang yang terbaru. Neurologi tentang minda manusia kan, tentang sistem saraf manusia, dia yang akan membentuk dia punya dia punya behavior, dia jadi macam mana disebabkan oleh sistem-sistem yang ada dalam saraf manusia. Ilmu logik misalnya, ilmu aksiologi. Jadi kalau saya nak sebut ni, logi ni banyak. Tapi logi itu logos itu maksudnya ilmu, kan, sains. Tapi sains tentang apa? Tentang manusia saja kita boleh deretkan mungkin 10 atau 15 ilmu. Sekarang ni ilmu tentang orang tua-tua pun ada, gerontologi. Baru ni IKIM buat seminar tentang hari tua, kan, masyarakat menua. Masyarakat yang tua ni macam mana kita nak deal. Jadi sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang apa itu manusia, itu pun begitu banyak dimensi atau aspek yang kita boleh bicarakan. Dan inilah dia benda yang kita nak didik ni, Betul. Benda yang dah dikaji manusia dengan pelbagai aspek. Dan dalam pendidikan, benda-benda ni semua kena diambil perhatian. Aspek psikinya tadi, aspek jiwanya, aspek jasmaninya, aspek sosialnya, semua kena diambil kira dalam kita mendidik manusia. Tetapi tak adalah cukup masa kita kalau nak pergi kepada satu-satu ilmu itu untuk kita kaitkan dengan pendidikan. Jadi oleh kerana itu, mungkin pada masa yang terhad ini, yang boleh kita tanya secara basic lah, Yati, dalam konteks pendidikan. Kalau kita nak hasilkan pendidikan macam mana dalam konteks Islam, kita kena melihat Islam melihat manusia ni bagaimana, kan? Memanglah banyak tadi tentang politiknya, tentang sosialnya, tapi Islam sendiri basic asas manusia ni siapa, dia apa, dia punya tugasnya apa. Jadi kalau kita boleh jawab persoalan itu lebih mudah dalam konteks kita nak mendidik nanti. Jadi yang pertama sekali mungkin yang kita boleh jawab persoalan itu, dari sudut pandangan Islam, manusia ini adalah makhluk yang Tuhan jadikan dengan dua fitrah, ataupun senang kata dua alam lah. Dia ada dua alam manusia ni, bukan binatang
amfibia ke apa kata dua alam Dua kan. alam. Manusia ni dua alam. Tapi dua alam dalam maksud yang tertentu lah. Apa yang kita maksudkan dua alam? Manusia ni dia punya ada dua dimensi diri dia. Satunya alam jasmani, satu lagi alam rohani. Dan ternyata kalau kita baca Al-Quran, kalau kita tengok huraian-huraian Al-Quran tentang manusia itu, dimensi rohaninya itu kuat mempengaruhi kehidupan dia. Dimensi rohani itulah yang nanti berkait dengan hari akhirat misalnya. Hari akhirat itu berkait dengan rohnya itu. Kalau rohnya itu baik, dimensi rohaninya itu yang berkait dengan akhlaknya, ya. Kalau baik rohaninya itu, akhlaknya itu akan jadi baik. Jadi oleh kerana itu pendidikan dia tak boleh hanya mengambil kira aspek jasmani saja. Dia kena mengambil perhatian aspek rohani itu supaya aspek itulah nantinya yang akan membentuk dia punya akhlaknya yang sebenar. Kan? Akhlak bukan kita tengok dari sudut luaran, akhlak itu kita tengok dari sudut dalaman. Sebab itu perkataan khalaqa itu sendiri menarik. Akhlak itu datang perkataan khalaqa yang bermaksud kejadian. Tetapi khalaqa dalam konteks akhlak, kejadian itu merujuk pada kejadian dalaman, bukan kejadian luaran. Kalau kejadian luaran dia panggil khalqun, kalau kejadian dalaman itu dipanggil khulukun. Dari istilah khulukun itulah datangnya akhlak. Jadi maksudnya dalam Islam, kejadian manusia yang membentuk dia punya perlakuan dan akhlak itu adalah kejadian dalaman dia, ruhnya itulah. Jadi kalau ruhnya itu dididik dengan baik, insya-Allah dia akan melahirkan hasil dalam konteks akhlak yang baik. Dan saya rasa pendidikan yang ini yang kadang-kadang kita miss, kita terlampau menekankan tentang aspek luaran tadi satu. Yang keduanya kita banyak menekankan tentang aspek kita panggil aspek akli sahaja. Tetapi kita lupa aspek rohaniahnya. Walaupun dalam Islam dia tu tak terpisah sepatutnya, betul. Roh dan akal tu sepatutnya dia sama. Sebab itu Quran banyak kali mengatakan bahawa orang yang tak berakal itu adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah selalu memerintahkan manusia supaya menggunakan akalnya. Jadi orang yang berakal sepatutnya orang yang punya roh dan jiwa yang kuat. Jadi sebab itulah sepatutnya tak ada pemisahan. Saya bagi contoh mudah lah. Mungkin orang rasa berat sangat kalau kita bercakap tentang istilah-istilah yang berat ni. Saya bagi contoh macam ni. Kalau budak yang pandai dalam hal-hal yang bersifat akliyah macam matematik apa semua, dalam Islam sepatutnya dia juga harus baik dari sudut akhlaknya. Sebab kita tak pernah pisahkan. Yang ini yang istilah ulul albab kadang-kadang kan, yang kita buat sekolah panggil ulul albab. Tapi apa sebenarnya dimaksudkan ulul albab? Kalau tengok ayat Al-Quran yang bercakap tentang ulul albab tu, dia kata cirinya ialah allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingati Allah ketika dia berdiri, duduk dan tidur dan berbaring. Maknanya orang yang baik agamanya, akhlaknya dan rohaninya. Tetapi tak cukup dengan tu, dia juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa, dia juga memikirkan tentang hal-hal langit dan bumi. Maknanya kan ada gabungan kat situ, yang baik dalaman dan jiwa dan hubungannya dengan Tuhan, dan juga yang baik akalnya, yang cemerlang dari segi logiknya, dari segi inteleknya dan lain-lain lagi. Dan yang jasmaninya juga baik, yang jasmaninya juga hebat. Sebab kalau tidak, macam mana dia nak melakukan ibadah, nak melakukan hal-hal yang berkait dengan agama kalau jasmaninya tidak baik. Jadi yang kita maksudkan kecemerlangan pendidikan, yang pertama lah hari ini mungkin kita boleh sebut satu ciri saja, pembentukan jiwa itu. Maknanya pendidikan itu harus bermula dengan kekuatan dalaman itu, kekuatan jiwa. Kalau pelajar-pelajar itu insya-Allah kuat jiwanya, rohnya itu kuat, insya-Allah itu akan memberi kesan kepada aspek-aspek yang lain dalam kehidupan dia. InsyaAllah. Itu panjang sebenarnya, panjang lebar untuk mukadimahnya, tapi itu yang kita nak hasilkan, doktor, kan kita nak anak masuk sekolah bukannya keluar nanti sebagai manusia semata. Tapi manusia punya jiwa yang dibentuk dengan baik, doktor. Itu mukadimah dah campur isi dah. Dah campur isi dah. Masya-Allah. Dan untuk anda rakan pendengar, kalau nak tambah lagi isi, nak beri pandangan dan juga persoalan, boleh tanyakan terus kepada yang bahagia Dr. Farid di talian kita di 0362051500, di Facebook ikim.fm, juga di Twitter mention @radio ikim FM, insya-Allah. Dan kita akan berhenti seketika, doktor. Sementara nantikan panggilan daripada sahabat-sahabat kita. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama Guru dan Pendidikan hanya di IKIM FM, pilihan utama anda.
Inilah IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, Melaka 89.5. IKIM FM, pilihan utama anda. Terus bersiaran untuk Guru dan Pendidikan pada minggu ini, berkongsi cerita tentang ciri-ciri pendidikan cemerlang, pembentukan jiwa yang kuat bersama yang bahagia. Dr. Muhammad Farid Umar Syahran yang merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Doktor, tadi sebelum kita berhenti rehat, Doktor dah ceritakan juga bagaimana sebenarnya ciri-ciri yang sepatutnya ada, aspek-aspek yang penting bila kita nak membentuk suatu pendidikan yang cemerlang itu, Doktor. Mungkin ada sedikit sambungan, Doktor, sebelum kita ke soalan-soalan sahabat-sahabat kita. Saya tadi ada bercakap tentang kalau kita bercakap tentang objek pendidikan kita, iaitu manusia, ada beberapa persoalan yang basic yang kita harus tanyakan. Tadi saya hanya sebut satu saja, yang kita didik ni siapa. Jadi dari situ datangnya jawapan manusia. Kemudian datang pula soalan tambahan, manusia tu siapa? Itu yang saya kata tadi, dalam mengkaji manusia ni juga itu sendiri manusia pelbagai bentuk ilmu telah timbul, dan juga berlaku perselisihan pandangan juga itu tu saya kata tadi, kalau orang yang beragama lain cara dia melihat manusia berbanding dengan orang yang tidak beragama. Hasil dari itu penekanan pun berbezalah. Kalau orang yang tidak melihat, misalnya kita sebut tadi yang pertama sekali, dalam Islam kita melihat manusia itu dia ada dua dimensi, dia ada roh dan jasad. Tapi kalau orang yang mungkin sekular, orang yang mungkin berpegang kepada faham saintism, sekarang ni ada satu faham falsafah tentang kehidupan manusia ni, dia hanya meyakini dan juga mengiktiraf tentang manusia ni apa yang boleh dilihat saja, apa yang empirical saja. Mana yang kita bercakap tadi, kononnya kita cakap tentang roh tadi, dia kata this one we cannot agree, sebab dia kata tak nampak, tak pernah orang buktikan adanya roh, adanya apa. Bolehlah, you boleh cakap lah sampai berbuih-buih mulut ada roh apa semua, tapi selagi you tak boleh buktikan di makmal apa yang dimaksudkan dengan roh apa semua tu, kami akan hanya berpegang kepada benda-benda yang didapat nampak di luar saja. Sebab itu akhirnya mereka menekankan tentang tadi neuro, sistem-sistem saraf, apa-apa yang ada di luar lah, biologi saja, yang Islam terima sebenarnya. Islam mengiktiraf, tapi lebih dari itu, dalam Islam kita melihat manusia tu bukan sekadar itu sahaja, ada aspek dalamannya, dan aspek dalaman itulah bagi kita yang mempengaruhi sebahagian besar sebenarnya kehidupan manusia. Dia baik dan buruk pun bagi kita, dia berkait dengan aspek dalamannya itu. Kalau bersih pembentukan, bersih diri dalamannya, baik pembentukan dalamannya itu, bagi kita itulah yang akhirnya akan menghasilkan manusia yang terbaik dari sudut akhlak dan juga kehidupannya. Kemudian yang juga dipertanyakan tentang pendidikan ni, kita tanya tadi apa yang nak dididik, kemudian untuk apa kita didik, untuk apa, the why kan. Tadi apa, tapi ni kenapa kita perlukan pendidikan. Itu dalam Islam, soalan itu dijawab dengan jawapan bahawa kerana manusia ini harus dibawa mendekati dan tunduk kepada Tuhannya. Sebab manusia ini ada matlamat hidup, Yati. Betul. Sekali lagi kita berbeza mungkin dengan orang yang sekular, mungkin orang yang hanya melihat kehidupan dunia ni saja sebagai kehidupan yang sebenar. Dia tak kisah sangat tentang ke mana kita nak pergi selepas kita mati. Ada tidak dunia yang lebih tinggi daripada dunia alam fizikal yang kita hidup ini? Ada tak matlamat yang konkret, yang tepat, yang jelas manusia ini? Dalam Islam jawapan itu diberikan oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala sendiri, apabila mengatakan tentang kehidupan manusia ni akhirnya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya orang Islam, Yati, dalam pendidikan ni dia dah jelas dah, itu antara perkara yang kita nak bawa dalam konteks pendidikan. Maknanya tak guna kalau kita menghabiskan 11 tahun pelajar-pelajar ni belajar, tapi akhirnya dia tolak adanya Tuhan. Dia menjadi seorang yang ateis. Dia menafikan nilai-nilai keagamaan. Itu amat malang sekali. Kerana apa? Kerana kita tidak berjaya meletakkan matlamat kehidupan manusia itu sebagai salah satu daripada matlamat pendidikan. Kan? Sedangkan pendidikan ni yang paling lama ni, Yati, betul, yang kita nak kena habis dalam konteks masanya. Jadi sebab itulah
kita harus tanya juga untuk apa manusia itu dididik. Yang ketiganya, apakah proses yang harus dilalui dalam pendidikan? The how. Tadi mula-mula the what, kemudian the why, kemudian the how. Macam mana? Itu juga kita mungkin berbeza pandangan dengan sebahagian daripada orang yang tidak beragama. Mungkin bagi dia caranya begini, tapi cara kita harus mengambil kira aspek tadi itu. Sebab itu akhlak bagi saya dia harus menjadi komponen penting dalam pendidikan, akhlak. Tapi kalau Yati tengok, kadang-kadang akhlak ni subjek akhlak kan, wah ini subjek tak utama sebab dia tak masuk di exam yang utama dia tak masuk. Allah. Dalam sekolah rendah pun macam tu, tak ada. Sedangkan kan dia penting kerana akhirnya manusia itu harus dilahirkan dalam bentuk mempunyai nilai-nilai akhlak yang tinggi. Dan malah Rasulullah SAW sendiri bila datang, dia kata antara misi utamanya adalah untuk membentuk akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi persoalan besar yang kita nak lontarkan dalam dunia pendidikan ini, di mana keprihatinan kita ataupun cara bagaimana how ni, macam mana kita nak letakkan dimensi akhlak itu sebagai dimensi yang utama, termasuk dalam kita punya assessment, penilaian kita. Peperiksaan kita tu. Ini pun saya selalu saya bangkitkan. Cara macam mana? Saya ingat itu agak crucial. Sebab kalau selagi kita tidak mengambil berat tentang persoalan assessment dari kualiti akhlak untuk membolehkan seorang pelajar itu meneruskan dia punya sistem pendidikan, kita takut kita akan mengulangi masalah yang sama. 11 tahun belajar tetapi nampak akhlak itu bertentangan dengan apa yang diajar, dan berlaku perkara-perkara yang kita pun tidak mahu terhasil daripada orang yang dikatakan berpendidikan. Tapi itu berlaku walaupun kita boleh debatkanlah peratusan dia apa semua, tetapi ia menjadi salah satu daripada kerunsingan ayah, ibu, masyarakat tentang masalah keruntuhan akhlak dan lain-lain lagi. Adakah disebabkan itu sebenarnya doktor, ibu bapa memilih untuk ada yang sekolah homeschooling, ada yang memilih untuk sekolah secara swasta sebagainya doktor? Mungkin juga. Kalau kita tengok ada juga ibu bapa yang akhirnya hantar kepada madrasah ataupun tahfiz. Mungkin kerana mereka kurang keyakinan terhadap sistem formal ini boleh menjamin peningkatan akhlak itu. Walaupun kita ada pandangan kita juga, kalau katakanlah dia masuk dalam sekolah itu, bagaimana pula dengan aspek-aspek yang lain dalam madrasah ke tahfiz ke, adakah dia seimbang dalam konteks yang lain-lain pula. Tetapi ini semua masalah bersama ni, kita harus bincangkan bersama. Ibu bapa juga kena concern, guru-guru, masyarakat, pemimpin, semua kita kena bincangkan supaya bila kita nak buat sistem pendidikan itu, dia melahirkan orang yang seimbang lah. Itu pun falsafah pendidikan kita nak seimbang. Tapi seimbang tu Yati, dia seimbang ni ialah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Islam adil. Jadi maknanya yang mana kena lebih. Tapi kalau akhlak tadi kita rasa kena lebih, kerana itulah yang menjadi antara masalah kita sekarang. Jadi macam mana caranya? Kita kena fikirkan macam mana cara dimensi itu harus diberi perhatian. Dalam assessment dan peperiksaan apa sajalah dalam pendidikan itu sendiri, dia tidaklah sekadar dilihat sebagai sampingan. Betul. Kan, ini secondary aja. Jadi guru-guru yang mengajar pun dia menganggap hal akhlak ni hal secondary lah, tak termasuk dalam saya punya kurikulum pun, syllabus, kan. Syllabus. Sedangkan guru tu mungkin perhati kan, dia perhati saja pelajar ni bila bercakap misalnya dengan kawan-kawan dia suka menipu misalnya. Dia suka kalau diberikan tanggungjawab dia macam tak laksanakan, dia culas. Kalau diberi amanah dia pecah amanah, dia menipu dia. Jadi itu tanda-tanda tu, sebab Islam juga memberikan penekanan tu kan, kan ciri munafik itu kan benda tu. Tetapi kalau itu tidak diambil perhatian, kita takut kalau kecil dia dah buat macam tu, Yati bayang kalau dia dah diberi tanggungjawab dalam umur dia yang dah ni dan jawatannya yang besar nanti, sudah pasti dia akan melahirkan masalah-masalah yang lebih besar, akan terbawa-bawa. Dan doktor, sebenarnya kita ada juga pemanggil di talian untuk sama-sama kita raikan doktor. Di talian kita ada Tuan Haji Nur Halim dari Teluk Penglima Garang. Silakan pandangannya mungkin.
berkenaan dengan pendidikan cemerlang apa yang saya lihat sekarang, kerajaan dah mengeluarkan duit perbelanjaan yang segitu besar dalam soal pendidikan, dan ikut belanjawan dia lah lebih tinggi daripada perbelanjaan ke pertahanan. Jadi apa yang saya lihat, bila mana orang lebih pandai belajar, saya tengok dia lebih kurang ajar pula. Tak kira apa bangsa sekalipun, sama ada yang Melayu maupun bukan Melayu. Kalau saya tengok dalam segi bukan Melayunya, dia telah mengatakan bahawa khutbah ini menjadi punca kepada keganasan. Kepada yang Melayunya pula, dia boleh ambil cakap, dia kata sultan macam setan. Jadi saya rasa ada beberapa perkara yang pincang lah yang menyebabkan perkara ini berlaku. Yang pertama sekali, kalau segi ke sunnahnya, bahawa yang kita telah melanggar sunnahnya, kita dalam bab pendidikan kita telah campurkan antara lelaki dengan perempuan. Itu kesilapan kita yang pertama. Dan kemudian kesilapan yang kedua yang berlaku adalah guru perempuan mengajar pelajar lelaki dan guru lelaki mengajar perempuan. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, cara duduk kita dalam kelas berlaku kesilapan. Kalau segi ke sunnah Dr. Farid, bermakna kalau kita nak belajar dengan penuh untuk mendapatkan keberkatan, yang kita kena duduk dalam keadaan istirahat ataupun istirahat. Tetapi yang berlaku sekarang, kita duduk atas kursi. Itu satu perkara yang kita kena pandang lah. Dan kemudian yang keempatnya, bahawa dalam kita belajar, kita langsung tak peduli sama ada kita membelakangkan kiblat ataupun kita menghadap kiblat. Sedangkan perkara-perkara tersebutlah yang boleh mengundang kepada keberkatan, dan apabila kita melawan daripada membuat perkara tersebut, itu yang menyebabkan hilang keberkatan. Jadi saya minta komentar Dr. Farid lah. Ya Doktor, tentang adab tu Doktor. Adab dalam belajar. Itu satu, dan juga mungkin Doktor boleh di hujung-hujung ni kesimpulan sedikit lah untuk tajuk kita hari ni. Yalah, Tuan Haji Nur Halim membangkitkan bagi saya aspek-aspek yang menyempurnakan lagi pendidikan. Menyempurnakan. Kalau aspek-aspek itu diambil perhatian, mungkin dia akan menjadikan pendidikan itu lebih sempurna, terutama dan aspek-aspek keberkatan yang disebutkan tadi. Tapi saya rasa kita juga harus realistik dalam konteks melihat suasana kita sekarang ini. Mungkin sukarlah kalau kita nak bercakap tentang guru lelaki mengajar lelaki saja, perempuan mengajar perempuan saja, sedangkan masyarakat kita sekarang ni mungkin dah berbeza. Tetapi saya rasa kita setuju kalau percampuran yang akhirnya menyebabkan tidak terkawal apa semua itu memang tidak boleh. Tetapi saya tak rasa dalam kelas guru benda-benda tu berlaku, kerana dia di bawah kawalan guru kan. Dan yang terbaik memanglah kalau boleh disusunkan supaya tidaklah berlaku percampuran yang membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi saya yakin dalam konteks kelas yang kita buat sekarang ni, dia semua di bawah kawalan guru, dan kalaupun ada percampuran tu percampuran yang terkawal lah. Dan begitu juga dengan cara duduk. Saya rasa takkanlah kita nak duduk di bawah balik, sedangkan kursi ini sebenarnya satu teknologi yang telah membantu kita juga kan. Jadi saya rasa kita kena realistik pula lah melihat keadaan dan suasana kita sekarang. Yang penting nilai-nilai itu kita pegang. Nilai-nilai itu kita pegang. Nilai-nilai hubungan antara jantina yang berbeza, apa yang diajar oleh agama, itu kita kena ajarkan. Kerana kita kena faham bahawa walaupun kita buat di dalam kelas, nanti di luar nanti dia mungkin mencampur juga kan. Tetapi kalau nilai itu kita tanam, tak kiralah dia berada di dalam kelas ke atau di luar kelas, insyaAllah dia akan jaga. Betul. Sebab itu kita bercakap tentang pembentukan jiwa ni, dia datang daripada jiwa yang kuat. Tapi kalau cara kita meletakkan nilai-nilai itu betul dalam kefahaman dan juga dalam pemikiran mereka, insyaAllah dia boleh mencerminkan perkara tersebut dalam kehidupannya di masa-masa yang lain juga. InsyaAllah. Pada kesimpulannya kita baru bermula lah ni, sebab saya ada 2 minggu lagi untuk bercakap tentang tajuk ni. Kita nak pergi kepada beberapa detail tentang aspek pembentukan jiwa ni. InsyaAllah pada masa yang akan datang, minggu depan saya akan berdetailkan lagi dalam konteks apakah dia ini disebutkan nilai-nilai kekuatan jiwa yang harus ada dalam konteks pendidikan dalam sudut Islam itu, insyaAllah. InsyaAllah.
nantikan sambungannya minggu hadapan Doktor ya. Terima kasih banyak Doktor atas perkongsian pencerahan pada petang ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia hidup, bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, melainkan Dia, melainkan Dia. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr